Selamat malam, salam sejahtera. Saya nak kongsikan dengan kamu semua sebelum kamu mendengar ulasan seterusnya ini. Esok, menurut sumber daripada FMT, Haji G meminta anggota kabinet ataupun anggota baharu kabinet Sabah mengangkat sumpah dan sedang menunggu jawapan daripada pihak istana. Wow! Jom kita cerita tentang kabinet Sabah yang akan mungkin angkat sumpah esok. Haji G Nur telah sahkan bahawa akan ada pembentukan kabinet yang baru esok. Pertama, yang pastinya kabinet itu tidak akan ada nama Bung Mukhtar kalau ianya berlaku besok. Saya optimis Bung Mukhtar tidak akan ada lagi di dalam kabinet itu. Kecuali kalau mereka membentuk kerajaan perpaduan. Kerana esok, menurut sumber, Anwar Ibrahim akan melawat Sabah dan akan cuba menyelesaikan kemelut ini dengan berjumpa bersama Safi Afdal, Bung Mukhtar dan juga Haji G Nur. Adakah jawatan Bung Mukhtar akan kekal sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah yang pertama dan juga portfolio untuk Menteri Jabatan Kerja Raya? Adakah Bung Mukhtar akan dipecat dan tidak ada dalam kabinet itu lagi? Dan persoalan kedua, kalau Bung Mukhtar dipecat, siapa yang akan menggantikan Bung Mukhtar esok? Sebelum kita teruskan, saya mohon kamu bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini pada channel saya ini. Dan tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Dan Anda membantu saya mengembangkan channel ini dan share video ini. Baik. Kedua, saya nak minta komen daripada kamu semua, Anda semua. Pada pendapat Anda, kalau Bung Mukhtar dipecat, siapa yang akan menggantikan beliau dalam kabinet baru itu? Ada orang kata yang akan menjadi timbalan Ketua Menteri pertama untuk menggantikan Bung Mukhtar, mungkin ada dua orang yang dicadangkan. Pertama, mereka mencadangkan Jeffrey Kitingan sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah yang pertama. Kerana di dalam gabungan JRS, STAR memiliki 6 adun. Jadi dengan 6 adun ini, mereka dapat memberikan sokongan yang lebih kuat. Walau bagaimanapun, ramai juga yang tak setuju jika Jeffrey Kitingan menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah. Kerana ramai yang menulis dalam ruangan komen, mereka kata Jeffrey Kitingan sangat sinonim dengan lompat parti. Beliau kerap menukar sokongan, menukar parti, bahkan kerap kali menukar kenyataan. Banyak kali Jeffrey Kitingan membuat kenyataan yang berbeza-beza, kata mereka. Jadi itu sebabnya ramai netizen tidak gemar untuk melihat Jeffrey Kitingan menjadi timbalan Ketua Menteri yang pertama untuk Sabah. Kerana ramai juga kata Jeffrey Kitingan ini terlalu cepat berubah pendirian, kata mereka. Jadi apa pendapat kamu? Adakah Anda setuju Jeffrey Kitingan menjadi timbalan Ketua Menteri 1 untuk Sabah pada hari esok? Atau yang kedua, ada juga mencadangkan oleh kerana Pakatan Harapan mempunyai 7 ahli Dewan Undangan Negeri dan juga masih menyokong kerajaan Haji G Nur, ada yang mencadangkan Ewan Benedict menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah yang pertama menggantikan Bung Mukhtar. Kerana menurut mereka, Ewan Benedict adalah satu-satunya wakil APCO yang menang dalam pilihan raya baru-baru ini. Selain itu, beliau juga telah menang untuk Parlimen Penampang dan telah mengalahkan gergasi yang bertanding di Parlimen Penampang tersebut. Itu sebabnya mereka katakan Ewan Benedict adalah sosok pribadi yang ada peluang, ada harapan untuk menjadi pemimpin baru kepada generasi baru untuk negeri Sabah, terutamanya menjadi Ketua Menteri Negeri Sabah. Saudara-saudara, ada harapan untuk beliau menjadi Ketua Menteri Sabah. Jadi sebab itulah ramai yang mencadangkan Ewan Benedict. Selain daripada itu, saudara-saudara, ada juga yang mengatakan
akan ada beberapa orang dalam kabinet yang ada dalam kabinet Haji Jinur mungkin akan digugurkan, terutamanya yang datang daripada UMNO Barisan Nasional. Dan satu perkara yang menjadi persoalan daripada netizen ialah, mungkinkah sebelum hari esok diumumkan kabinet baru itu akan ada ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO BN yang tiba-tiba menukar keputusan, membuat U-turn. Terutamanya menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri ataupun pembantu menteri yang ada dalam kabinet Haji Jinur sekarang ini, yang pastinya kalau mereka meneruskan untuk menolak sokongan, menarik sokongan daripada Haji Ji, kalaulah itu terus berlaku dan Haji Ji kekal sebagai Ketua Menteri Sabah, mereka mungkin akan kehilangan jawatan mereka. Jadi dengan kehilangan jawatan ini, mereka akan kerugian. Jadi ada netizen kata, termasuk saya juga meramalkan, mungkin akan ada buat U-turn pada saat akhir esok untuk mengekalkan jawatan mereka. Tujuannya ialah untuk mengekalkan jawatan mereka di dalam kerajaan Haji Jinur. Saudara, selain daripada itu, ada juga netizen yang akan menulis bahwa adakah Haji Ji akan kehilangan sokongan pada saat-saat akhir. Tetapi pada pendapat saya, menurut keadaan terkini, situasi terkini, yang rugi sebenarnya ialah Bung Mukhtar. Haji Jinur sedang mendahului apabila beliau telah berjaya menyerahkan 44 surat berkanun atau akuan berkanun kepada TYT Sabah semalam. Saudara-saudara, dengan pengesahan ini, mungkin 5 orang ahli Dewan Undangan UMNO yang telah pun menarik, 5 orang adun UMNO yang masih menyokong Haji Jinur ini akan diberikan jawatan baru, yaitu Sahelmi daripada Tanjung Keramat, Jasni Daya daripada Pantai Dalit, James Ratib daripada Sugut, Yusuf Yakub dari Sindumin, dan Arsyad Bestari. Adakah 5 orang ini akan masuk di dalam kabinet terbaru Haji Jinur? Dan adakah 5 adun UMNO ini akan dipecat oleh Bung Mukhtar? Saudara-saudara, itu yang pasti menurut sumber Haji Ji telah meminta anggota baru Kabinet Sabah mengangkat sumpah esok hari Isnin dan sedang menunggu jawaban daripada pihak istana. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.